Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma alhamdulillah, alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bersamaan 24 Oktober 2023 masih kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahrani bin Abdul Majid Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Tuan Imam kita dan sekalian kita akan diberikan ganjaran sebaiknya di atas mengimarahkan salat zuhur sebentar tadi. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita meneruskan pengimarahan surau kita ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya seperti biasa kita akan teruskan dengan sedikit perkongsian ilmu di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, iaitu hadis yang ke-40, hadis 40, kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kepada Al-Hadis Al-Thamin, hadis yang ke-8. Hadis diriwayatkan daripada
Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala redha kepada kedua-duanya, iaitu Abdullah dan juga ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi kalau kita lihat perkataan uqatilan nas, memerangi manusia, maknanya ianya khusus kepada manusia yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada manusia secara umumnya, Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan, untuk mengajak manusia ke arah bertuhankan Allah yang Maha Esa, seterusnya menganut agama Islam. Jadi itu adalah tugas Nabi SAW. Kalau kita baca selapis, seolah-olah Islam ini Allah diperintahkan Allah untuk disampaikan melalui kekerasan. Tetapi maksud uqatilan nas itu lebih kepada manusia yang memusuhi agama Allah. Bukan memusuhi semua manusia. Dan Islam ini adalah agama dinus salam, agama kesejahteraan. Islam bukanlah agama yang mengajak kepada kekerasan, mengajak kepada permusuhan. Islam ni agama yang mengajak ke arah keamanan. Tetapi memang tak dinafikan dari zaman Nabi hinggalah hari ini masih ada lagi manusia yang memusuhi agama Islam. Maksudnya, sebab itulah adanya istilah Islamofobia. Mereka melihat Islam itu dengan pandangan-pandangan yang negatif. Di mana-mana sebenarnya. Jadi sama ada ianya dizahirkan ataupun tidak. Bila permusuhan itu dizahirkan, maka inilah yang Nabi sebut, Nabi diperintah memerangi manusia. Kalau kita lihat dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam satu ayat Quran, udzina lil ladzina, diizinkan kepada manusia bi annahum zulimu, kerana mereka ini dizalimi. Jadi begitulah kalau kita faham di sini. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat, dan mereka mendirikan solat, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Juga seruan Nabi ini boleh dimaknakan Nabi diperintah untuk mengambil tindakan
kekerasan kepada mana-mana umat Islam yang keluar dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Itulah yang dilakukan ketika adanya umat Islam murtad, dan ketika ada umat Islam yang enggan mengeluarkan zakat. Mereka kata Islam ni ada zaman ketika Nabi hidup saja. Bila Nabi dah wafat, tak ada lagi Islam. Setelah diujuk, diperingatkan dengan baik, golongan ini tetap berkeras nak keluar dari Islam juga, maka tidak ada pilihan lain, maka diperangi, diambil tindakan keras. Itu juga golongan yang enggan mengeluarkan zakat, walaupun tindakan ke atas golongan-golongan ini berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Namun ianya, maknanya tindakan ini diambil sebagai menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi meneruskan dengan menyebut, fa idza fa'alu dzalika asamu minni wa asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ketika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi. Bila mereka balik, golongan yang nak murtad, golongan yang enggan solat, golongan yang enggan mengeluarkan zakat, kembali kepada jalan yang sebenarnya, maka keselamatan mereka, harta mereka akan dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya selagi mereka tidak melakukan jenayah, sama ada jenayah itu jenayah diri mereka ataupun jenayah yang bersangkut dengan manusia lain. Jenayah mereka sendiri ini, jenayah mereka ni, contoh dia minum arak. Itu satu jenayah, tapi tidak bersangkut dengan manusia lain. Mengambil bahan-bahan yang seumpamanya. Contohnya berzina, itu tak ada kena-mengena dengan orang lain, konsensual. Al-fa'il wal maf'ul, yang buat dan yang kena buat sama-sama redha. Jadi dia tak bersangkut dengan manusia lain. Kalau rogol tak bolehlah, yang maf'ul tak rela, yang fa'il itu saja yang kena bersangkut dengan manusia lain. Membunuh pun itu bersangkut dengan manusia lain. Mencuri, merompak, menyamun, itu pun itulah. Itu dia kata haqqil Islam. Kalau kita buat tu, terjamin diri mereka dan harta mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan sebenar mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni bila berlaku perkara-perkara tersebut,
maka nasib mereka itu terserah kepada Allah. Itu maksudnya. Maksud dia di situ ialah apa nasib mereka yang melakukan dosa, terserah kepada Allah SWT. Kita kenallah dia ni gini. Gini tu maksudnya banyaklah perkara-perkara maksiat yang dia buat. Tapi apa yang akan berlaku kepada si fulan ni kita serah kepada Allah. Ya. Ini kan telah sekiranya ini jelas. Contoh macam Firaun, memang tak boleh buat apa. Iblis, syaitan, Firaun, Qarun, Haman. Ini manusia-manusia yang Abu Lahab, manusia-manusia yang Allah Ta'ala dah cop. Tak boleh buat apa dah tu. Tak boleh je. Allah Ta'ala dah cop awal-awal. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran menyebut bahawa Allah Ta'ala menolak taubat Firaun. Allah Ta'ala menolak taubat Firaun. Jadi yang tak boleh buat apa lah, tak boleh nak jahit. Tapi yang selain daripada mereka yang disebutkan itu, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin pandangan Allah Ta'ala itu berbeza dengan pandangan kita. Baru-baru ni ada terjumpa satu video, satu orang sejam sebelum meninggal masuk Islam. Sejam sebelum meninggal masuk Islam. Maknanya sebelum sejam dia nak meninggal tu dia belum Islam. Kalau kita tentu kafir lah, itu dah ahlun nar. Tapi dengan kuasa Allah sempat mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu Nabi ada menegur tindakan sahabat yang membunuh seorang tentera Quraisy yang ketika telah tewas beliau mengucap dua kalimah syahadah, tetap dibunuh oleh sahabat tersebut dalam perang. Wahal bila ucap dua kalimah syahadah tu tak payah nak tikam dia, ditikam juga oleh sahabat ni sehingga mati. Jadi tindakan itu ditegur oleh Nabi, dan sahabat itu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata manusia, aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Bila mengucap dua kalimah syahadah tu dah tak kira lagi peperangan ke atas mereka. Begitulah. Tapi dalam konteks yang kita sebut tadi lah, kalau mereka terang-terang memusuhi Islam, bila mereka mengucap dua kalimah syahadah, maka peperangan ke atas mereka itu terhenti dengan sendirinya. Ini berlaku dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah. Bila Abu Sufyan memeluk Islam, maka Nabi tidak meneruskan memerangi mereka sehingga tidak meneruskan memerangi mereka seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis ini. Tapi selagi mereka memerangi Islam, maka Nabi tak ada pilihan lain
terpaksa Nabi memerangi mereka. Itulah macam kita juga lah. Kalau dah terang-terang musuh Islam tu, ya, kalau dah zahir peperangan mereka, tidak ada pilihan lain. Itulah, ya. Wallahu a'lam. Inilah dia sedikit apa yang kita boleh kongsi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis sahih. Kalau disebut rawahul Bukhari wa Muslim, atau rawahu syaikhan, atau rawahu sahihan, atau muttafaqun alaih, sama je nama dia. Ianya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan confirm sahih. Itulah saja sedikit kupasan untuk kenal ini. Amat dari Allah SWT yang kuang itu dari kita semua. Wa Rasulullah SAW berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.